Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Farid, yang saya muliakan para imam, para bilal, yang saya muliakan pengurusi musalla ini, jawatan kuasa, datuk-datuk muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai muslim. Dan kita juga tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dikurniakan kebaikan, kesejahteraan kepada kita, keselamatan dan kesihatan dari sudut kesihatan tubuh badan dan keselamatan alam sekitar, rumah, harta benda. Oleh kerana musim ini adalah musim hujan, kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan doa, dan saya mohon kalau boleh ikut sama dengan saya lagi baiklah. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wal-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wal-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau turunkan hujan ini, maka turunlah di sekitar kami. Janganlah memudaratkan kami, ya Allah. Ya Allah, alihkan ataupun turunkanlah hujan ini ke atas puncak-puncak bukit ataupun puncak-puncak gunung, ataupun di tempat-tempat wadi, lembah-lembah yang tidak didiami oleh manusia, ataupun di dalam hutan, tempat pokok-pokok yang tumbuh. Itu doa yang maksur, yang dianjurkan untuk kita berdoa jika sekiranya berlaku hujan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjadi panduan kepada kita. Allah Taala firman dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Demikianlah Al-Kitab yang tidak ada syak padanya, yang menjadi panduan kepada orang-orang yang bertakwa. Perkara yang penting dalam ayat ini adalah hudan lil muttaqin, panduan kepada orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Al-Quran juga sebagai syifa. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran-pengajaran daripada Tuhan kamu, dan juga syifa, menjadi penawar kepada apa yang ada di dalam dada kamu. Maksudnya menjadi penawar kepada hati. Allah Ta'ala juga nyatakan, Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Katakanlah, ya Muhammad, tiga ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang Al-Quran sebagai syifa, maknanya penawar. Dan Allah Ta'ala gunakan, kalau kita belajar bahasa Arab, syifa disebut dalam bentuk nakirah, bentuk tidak ada alif lam, yang menunjukkan bahawa penawar Al-Quran ini adalah penawar yang untuk semua masalah. Masalah yang dihadapi, sama ada masalah tubuh badan, penyakit-penyakit tubuh badan, tetapi yang lebih berat daripada itu adalah masalah penyakit-penyakit hati. Hati ini ada dua jenis. Ulama mentafsirkan ataupun membahagiakan hati manusia kepada dua jenis. Satu,
hati yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan panduan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang hidup, hati yang beriman. Satu lagi, hati yang penuh dengan kejahilan, penuh dengan kemungkaran dan tidak mahu menerima kebenaran, iaitu dinamakan sebagai hati yang mati. Hati ada dua, yang hidup dan yang mati. Hati orang beriman adalah hati yang hidup, yang ada cahaya di dalamnya. Dan hati yang mati ini, dia ada kejahilan. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala memberi solution, jalan keluar daripada penyakit tersebut. Jalan keluar daripada penyakit jahil ni adalah Al-Quranul Karim. Jadi obat yang paling mujarab kepada hati yang mati adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam Al-Quran bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka membaca Al-Quran, hati mereka menjadi tenang. Hati mereka bertambah-tambah keimanan dan hati mereka menjadi lebih gembira. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan. Adapun orang yang beriman apabila membaca Al-Quran, keimanan bertambah. Adapun orang yang bukan beriman, apabila Quran dibaca, dia akan terasa macam-macam jenis penyakit. Rasa tidak selesa dan rasa keluh kesah dengan sebab dibaca Al-Quran. Jadi di sini kita kena tepuk dada kita. Tanya dada kita, bagaimana kedudukan kita dengan Al-Quranul Karim. Golongan yang pertama dahulu, yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup pada zaman Al-Quran diturunkan. Mereka nampak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran. Dan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna dan maksud Al-Quranul Karim. Jadi mereka ini amat sayang dengan Al-Quran. Hidup mereka pagi, petang, malam adalah dengan Al-Quranul Karim. Dengan tidak menafikan kepentingan kehidupan dunia ini ada. Tetapi utama mereka adalah Al-Quranul Karim. Sehinggalah sebahagian ulama menyatakan para sahabat radhiyallahu anhum memakruhkan diri mereka keluar daripada rumah waktu pagi kecuali selepas membaca Al-Quran. Dia makruhkan, maknanya rasa tak selesa. Kalau keluar daripada rumah waktu pagi tak baca Quran, dia akan terasa ketidakselesaan hidup pada hari tersebut. Ini nak bagi tahu bagaimana kuat hati mereka bersama dengan Al-Quranul Karim. Bahkan para salafun as-salih, mereka ini sayang kepada Quran, tadabbur Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran dan tadabbur, dan Al-Quran masuk terjah ke dalam jiwa mereka sehingga merubah keadaan, kelakuan dan perbuatan mereka. Antaranya yang menarik ialah cerita Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, yang merupakan asalnya seorang perampok. Dia merampok orang yang lalu lalang di tengah padang pasir. Itu kerja dia, merampok. Apabila satu ketika sedang tunggu nak merampok ataupun menunggu kafilah, rombongan perdagangan yang lalu di tempat yang mereka telah tentukan, dia berlindung di sebuah satu rumah. Kebetulan dalam rumah itu ada orang membaca Al-Quran. Seorang lelaki membaca Al-Quran dalam rumah tersebut. Dia duduk kat luar, dia dengar dengan teliti bacaan yang dibaca oleh lelaki ini. Sampailah kepada ayat, Alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq.
apakah tidak sampai lagi waktu dan masa kepada orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, tunduk patuh kepada perintah Allah dan ajaran Allah, dan apa yang tunduk patuh kepada kebenaran yang datang dalam Al-Quran ini. Ayat itu terus masuk ke dalam jiwanya. Tak sampai lagi ke waktu mereka rasa khusyuk nak patuh ikut perintah Allah Ta'ala, dia beriman tapi lakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang merompok manusia. Apabila ayat ini dibaca, dia duduk kat luar rumah, dia dengar, lalu dia pun jengak kepala dia kata, al-an, sekarang ini juga aku ikut perintah Allah Ta'ala, sekarang ini juga aku khusyuk kepada apa yang dinyatakan oleh Allah. Lalu dia tinggal kerjanya sebagai perampok, berubah menjadi seorang yang kuat beribadah, sehingga digelarkan sebagai abidul haramaini, penyembah ataupun seorang yang kuat beribadah di dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Itu cerita Fudail ibn Iyad. Para sahabat radhiyallahu anhum, saya suka tengok para sahabat ini kerana mereka ini hidup pada zaman Al-Quran diturunkan. Bagaimana mereka itu sayang kasih kepada Al-Quran, meneliti makna Al-Quran, tadabbur makna Al-Quran, sehinggalah apabila tidak baca Quran itu mereka rasa satu kesilapan. Sebagai contoh yang lainnya, Khalid ibn al-Walid yang terkenal sebagai Saifun min suyufillah, satu pedang daripada pedang-pedang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri nyatakan, bukan orang lain yang bagi gelaran itu. Gelaran itu diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid ibn al-Walid yang memeluk agama Islam antara Sulh Hudaibiyah dan sebelum pembukaan kota Makkah pada tahun 7 atau 8 Hijrah. Dan dia ini seorang yang kental, yang terkenal dengan hebat dan bijak dalam mengaturkan strategi peperangan. Khalid ibn al-Walid berada di pihak musuh pada peperangan Uhud, pihaknya menempa kejayaan dengan ketangkasan dan penyusunan tentera yang dibuat oleh Khalid ibn al-Walid. Berada di pihak Islam, memang semua peperangan-peperangan yang diikuti oleh Khalid ibn al-Walid ini memang berjaya dalam peperangan. Jadi Khalid ibn al-Walid ini, dia amat kuat dalam berjuang jihad pada jalan Allah. Bahkan dikatakan seluruh tubuhnya ada kesan-kesan tombak ataupun senjata daripada musuh di tubuhnya. Yang menariknya, apabila dekat nak meninggal dunia, oleh kerana namanya Saifun, gelarannya Saifun min suyufillah, para ulama nyatakan bahawa tak mungkin Khalid ibn al-Walid mati syahid di medan peperangan, sebab dia adalah Saifun min suyufillah. Walaupun kehendak dianya memang nak mati syahid pada jalan Allah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala matikan dia, ataupun akhir hayatnya adalah di atas tilam begitu sahaja. Okey. Hampir dekat nak meninggal dunia, dia ambil Al-Quran. Dia pegang Al-Quran dan dia kata kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, sesungguhnya aku terlalu sibuk dengan jihad pada jalan Allah sehingga aku tidak membaca kamu. Cuba kita bayangkan kalimah yang diucapkan itu. Aku sibuk dengan berjuang pada jalan Allah dan aku tidak ada masa untuk membaca kamu. Satu ucapan yang amat dia rasa macam dia terkilan ataupun rasa kerugian pada zaman dahulunya. Sebelum daripada itu, dia tidak membaca Al-Quran dengan begitu banyak. Sedangkan dia dah lakukan satu amalan yang terbaik, amalan jihad pada jalan Allah,
yang banyak ganjaran, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Khalid ibn Al-Walid. Jadi di sini kita kena tanya diri kita lah. Tanya diri kita bagaimana kita membaca Al-Quran, jadual harian kita bersama dengan Al-Quran, tilawah kita bersama dengan Al-Quran, pengetahuan kita bersama dengan Al-Quran, dan juga tadabbur kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Nabi SAW dalam bab membaca Al-Quran ini banyak hadis-hadis yang dinyatakan kelebihan-kelebihannya. Sehinggalah Nabi kita buat perbandingan dalam bentuk buat perbandingan supaya kita nampak lebih jelas bagaimana kelebihan membaca Al-Quran. Dinyatakan umpama mukmin yang membaca Al-Quran seperti al-utrujjah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Satu buah mukmin yang suka membaca Al-Quran seumpama buah al-utrujjah. Rasanya sedap, baunya pun sedap. Dan mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti at-tamrah, buah tamar. Tidak ada baunya tapi rasanya juga sedap. Perbandingan supaya kita nampak bahawa inilah lebihnya mereka yang membaca Al-Quranul Karim. Okey? Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Al-Quran ini adalah satu kitab yang amat berkat. Kitab yang amat berkat ini perlu difahami dengan cara yang baik. Sebahagian manusia ingat Al-Quran ini masa dalam keadaan kesempitan. Dia ingat masa kematian ambil Yasin baca. Bagus. Itu satu nampak kita bersama dengan Al-Quran. Tetapi yang lebih baiknya masa segar ni lah kita baca Al-Quran dengan sebanyak mungkin. Sehinggalah sampai waktu sakit pun kita masih membaca Al-Quran. Bukan hanya semasa sakit sahaja kita bersama dengan Al-Quran. Tapi semasa sihat ini juga kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang saya baca tadi, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Keberkatan Al-Quran yang terbaiknya adalah apabila kita mengikuti Al-Quran. Apabila kita memahami Al-Quran. Fattabi'uh. Itu keberkatan. Walaupun kita tidak gantung dia dalam kereta, Al-Quran. Walaupun kita tidak letak di mana-mana tempat, tetapi setiap hari kita baca Al-Quran. Kita yakin inilah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya memang banyak pengajaran dan banyak dia punya panduan untuk kita. Bahkan kalau kita tengok Al-Quran, contohnya pada hari Jumaat ini, satu surah yang dianjur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bacanya adalah Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ini berada pada juzuk yang ke-15. Sampailah berakhir juzuk 15, masuk di permulaan juzuk yang ke-16. Sebelum Suratul Maryam. Sebelum Suratul Isra, selepas Suratul Isra, Suratul Kahfi, kemudian Suratul Maryam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, barang siapa yang membaca Suratul Kahfi pada hari Jumaat ini, Allah Ta'ala bagikan kepadanya cahaya antara dua Jumaat. Apakah maksud cahaya antara dua Jumaat? Pelbagai tafsiran yang diberi oleh para ulama. Sama ada di tengah-tengah itu dijauhkan daripada kejahatan, disenangkan untuknya melakukan kebaikan, taat kepada Allah Ta'ala, ataupun sebenarnya memanglah cahaya yang Allah Ta'ala anugerahkan pada hari akhirat nanti untuk
yang membaca suratul Kahfi. Okey. Jadi kenapa suratul Kahfi ini sampai sehinggalah di hadapannya barang siapa yang membaca 10 ayat pertama suratul Kahfi usima min fitnatid dajjal, dijaga daripada fitnah dajjal. Ataupun 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Kalau kita tengok dalam kandungan suratul Kahfi ini, dia ada 4 perkara yang utama yang dinyatakan. Yang pertama dinyatakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dinyatakan tentang fitnatu al-mal, tentang harta. Yang pertama fitnatul iman, fitnah ujian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diceritakan tentang fitnatul mal, ujian mereka yang memiliki harta. Yang ketiga diceritakan tentang fitnatul ilmi, ujian kepada yang ada ilmu. Dan yang terakhir fitnatu as-sultah, ujian kepada orang yang memiliki kuasa. Kalau kita tengok 3-4 benda ini, sama ada iman, yang keduanya adalah harta, kemudian ilmu dan kuasa, ini semua adalah perkara yang selalu berlaku dalam kehidupan manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu supaya kita baca dan meneliti maksud dan maknanya, supaya kita terpelihara daripada ujian-ujian yang dinyatakan ini. Sebagai contoh ujian iman kepada Allah, yang itu yang menjadi isu yang diangkat sehingga nama suratul Kahfi itu adalah dengan sebab Ashabul Kahfi, yang berlaku dalam kejadian fitnatul iman. Di saat manusia pada zaman tersebut, rajanya mengarah supaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa pemuda yang tidak mahu menjual agamanya dengan syirik kepada Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Lalu kami Allah Ta'ala tambahkan keimanan kepada mereka. Mereka lari sehingga tidak ada tempat dah yang hendak dilari. Masuk ke dalam satu gua, sutut tak ada dah tempat lain, sampai ke situ, bersembunyi di situ, membawa iman yang tidak mahu digadaikan ataupun menjadi syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ mereka pun mengucap satu doa yang masyhur, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmah dan anugerahkanlah kepada kami petunjuk ya Allah. Dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi satu pertolongan. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu Allah Taala pun tidurkan mereka, sehinggalah sampai kepada 300 sinina wazdadu tis'a. Disebut dalam ayat yang pertama itu beberapa tahun, tetapi sebenarnya berlaku dalam ayat yang berikutnya Allah Ta'ala tidurkan mereka selama 300 tahun dan ditambahkan dengan sedikit sahaja lagi 9 tahun lagi, bermaksud 309 tahun. Inilah satu kenyataan bahawa mereka sayang kepada iman. Di sebalik cerita itu apa yang kita dapat daripada cerita fitnatul iman ini? Allah Ta'ala tidurkan mereka, kemudian Allah Ta'ala bangkitkan mereka. Yang pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini ialah, yang paling penting ialah liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Untuk mereka mengetahui
dan kita mengetahui bahawa janji Allah Ta'ala pasti betul dan kiamat pasti berlaku. Apabila Allah Ta'ala tunjuk kekuasaannya menidurkan selama 300 tahun, kemudian membangkitkan semula dalam keadaan sihat tubuh badan, dalam keadaan boleh bercakap seperti biasa, menunjukkan kepada kita bahawa janji-janji yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran adalah janji yang tepat. Kalaulah Allah Ta'ala nyatakan bahawa berlakunya hari akhirat dan kebangkitan, berlakunya pembalasan syurga dan neraka, dengan kisah Ashabul Kahfi ini menjadi bukti yang jelas dan nyata bahawa semuanya ini adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kita yakin dan beriman dengan Allah. Kita baca Al-Quran dan kita jadikan Al-Quran ini sebagai rutin bacaan kita setiap hari. Bukan hanya bermusim ataupun bermusim pada bulan Ramadan sahaja, ataupun pada hanya hari Jumaat sahaja, ataupun pada musim-musim cuti sekolah begitu sahaja bersama keluarga. Tetapi kita ubah dengan sebab kita nak menyambut tahun miladi yang baharu ini, kita ubah keadaan jadual hidup kita, kita bersama dengan Al-Quran sehinggalah kita menjadi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya Allah, hati mereka takut. Apabila dibaca ayat-ayat Allah Ta'ala, bertambahlah iman dan mereka tidak lupa untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Itulah ciri-ciri dan sifat orang yang beriman yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.